Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kamu bersama dengan Cikgu Nazri dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Tajuk kita pada hari ini ialah Remaja Hebat Keluarga Sejahtera, iaitu Aku Remaja Bertuah. Remaja Hebat Keluarga Sejahtera. Okey, sekarang buka buku teks Pendidikan Kesihatan, muka surat 36 dan 37, iaitu tengok dalam buku tu, Remaja Hebat Keluarga Sejahtera. Okey. Okey. Sempena Hari Keluarga Mukim Mergong, satu forum yang bertajuk Perubahan Mental, Emosi dan Sosial serta Peranan Remaja dalam Institusi Keluargaan telah diadakan. Okey, dalam forum tersebut terdapat 3 orang panel, iaitu Dr. Ching, Profesor Jayakumar dan Cikgu Maya. Kat sini ada seorang pengacara. Okey. Pengacara bertanya kepada Dr. Ching. Dr. Ching boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum. Okey, apa Dr. Ching cakap ini Dr. Ching? Okey, Dr. Ching memberitahu perubahan mental, emosi dan sosial remaja merujuk perubahan dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial. Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Secara umum, perubahan yang positif merujuk tahap pemikiran remaja yang menjadi lebih matang dan bijak mengawal emosi atau perasaan serta bertanggungjawab dalam institusi keluarga. Okey, secara kesimpulan kita boleh buat kat sini ialah melalui Dr. Chim bagi tahu perubahan berbeza antara individu. Yang kedua, perubahan itu bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Dan yang ketiga, remaja yang matang bijak mengawal emosi atau perasaan. Okey, seterusnya, pengacara mengalihkan pertanyaan kepada Profesor Jayakumar. Mana Jayakumar? Ini adalah Profesor Jayakumar. Apa soalan yang diajukan kepada profesor tersebut? Prof Jayakumar, apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan? Apa yang Profesor Jayakumar memberitahu? Okey. Jawapan profesor tersebut adalah pada peringkat ini, kepimpinan remaja dalam keluarga lebih terselah. Misalnya, memimpin adik-adik belajar bersama atau membersihkan rumah. Remaja juga lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Antara cabaran dalam tempoh ini adalah apabila perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Contohnya, remaja berani memberontak kerana berasa dirinya tidak dewasa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenal pasti sebab utama anak memberontak. Kadang-kadang mereka memberontak kerana inginkan perhatian. Apa yang penting ialah ahli keluarga perlu berbincang dan bersama-sama menangani masalah yang timbul. Secara kesimpulan dia, okey, kepimpinan dalam keluarga terselah. Itu sikap remaja. Kepimpinan dalam keluarga lebih terselah. Yang kedua, lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Yang ketiga, ada yang memberontak kerana inginkan perhatian. Dan yang keempat, perlu sentiasa berbincang sesama ahli keluarga. Okey, seterusnya, pengacara mengalihkan soalan kepada Cikgu Maya. Pada
pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuh institusi kekeluargaan? Mana Cikgu Maya? Okey, ini adalah Cikgu Maya. Apa jawapan Cikgu Maya bagi tahu? Okey. Saya memberi analogi tentang tubuh badan manusia yang lengkap untuk menerangkan peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan. Ibu dan ayah dianggap sebagai kepala, manakala anak-anak ialah tangan dan kaki. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh fungsi anggota akan terjejas. Bab kata pepatah, cubit paha kiri, paha kanan, sakit juga. Pada peringkat remaja, mereka sudah mengetahui peranan, motivasi dan hala tuju mereka. Remaja pada tahap ini penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif untuk memperkukuhkan hubungan kekeluargaan. Misalnya, mengajak ahli keluarga bergotong royong membersihkan rumah atau bersukan bersama-sama. Okey, secara kesimpulan yang dapat kita simpul kat sini ialah remaja sepatutnya sudah tahu peranan, motivasi dan hala tuju masing-masing. Dan yang kedua, remaja penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan peranan untuk mengeratkan hubungan ahli keluarga. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, tengok pengukuhan. Ini pengukuhan. Tengok apa yang diberitahu. Pada peringkat umur 10 hingga 12 tahun, nyatakan perubahan yang kamu alami dari segi mental, emosi dan sosial. Persembahkan dalam bentuk peta pemikiran. Peta pemikiran apa yang kita nak pilih? Kalau cikgu pilih peta dakap. Tengok peta dakap ni. Ini contoh peta dakap. Yang pertama kita masuk perubahan. Perubahan dari segi remaja lah. Perubahan dari segi apa? Yang pertama mental, emosi dan sosial. Apa yang berubah remaja, menyebabkan perubahan remaja tersebut, iaitu yang pertama, berfikiran matang, positif, sensitif. Seterusnya, suka memberontak, perasaan rendah diri, tidak mahu dikongkong dan suka mencuba sesuatu yang baru. Ini adalah merupakan sifat-sifat remaja yang ada. Mungkin pada kamu lain. Ini adalah contoh. Mungkin kamu boleh bubuh benda-benda lain lagi yang berlaku pada diri kamu. Okey, itu saja kelas kita pada pagi ini. Cikgu harap kamu dapat menjawab soalan di link yang cikgu bagi dalam grup WhatsApp. Harap kamu menjawab soalan tersebut. Sekian, terima kasih.